menghitung jam untuk minit dan sebagainya. Itu kegairahan mereka untuk menuju hari Sabtu ini. Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui apakah itu Tweet Fest, apakah yang dimaksudkan, ramai kalau kawan saya yang mungkin tidak ada Twitter, mereka mengatakan bahawa Twitter tu macam mana, adakah bertweet di tempat yang sama, di ramai-ramai atau sebagainya. Itu kita kena tahu bersama dengan dua orang ahli komuniti daripada Oktober Tweet Fest 2011, Muhammad Khairul Anwar Muhammad Noor, dan di sebelah beliau ialah merupakan Aida Suraya Daud. Nama itu cukup asing sekali, tapi kalau nak tahu mereka ialah Carrot Girl dan juga Aida Su. Okey, Oktober Tweet Fest, mungkin kita mulakan dengan sesuatu yang mudah. Oktober Tweet Fest mungkin ramai yang dah tahu, tapi ramai lagi yang masih tidak tahu. Bagaimana tercetusnya idea? Tahun lepas ada event yang sebegini, 23 hari bulan di pusat komuniti Taman Tun. Nampak berjaya, 600 orang join. Yes. Tahun ni lebih besar lagi. Lagi besar. Okay, macam mana? Cuba. Okay, because first of all, Oktober Tweet Fest is a Twitter festival. And then started off last year, kita orang buat because of my birthday party lah, kecil-kecilan. Birthday party kecil-kecilan. And then tiba-tiba bila when I got into Twitter, so macam ni lah, macam semua orang nak join, so we did October 23rd tweet up. So this year kita orang nak raise the bar sikit, macam instead of doing a tweet up, kita buat festival. So and then this year kita punya goal is to break the world record. Okay. Because rekod dunia sekarang 1935. So kita nak break that, and kalau ikut kita punya RSVP list tu sekarang dah 2250. So kalau RSVP dah memang kita rekod lah. Tapi kita nak buat on that day itself. So macam kita nak kalau boleh kita nak semua orang datang and take part and put Malaysia on the map lah, our Twitter community ni apa semua, because at the end of the day Twitter is our voice lah. Okey, saya nak cerita mengenai Twitter Jaya, Twitter community di Malaysia. Apa beza dengan Twitter community di negara-negara lain? Kerana ada juga Twitter community di negara jiran di sebelah bawah sana. Kata macam jealous saya tengok bagaimana korang engaging with our youth hari ni. Tapi mungkin juga kita dapat fahami, berjumpa di Oktober Tweet Fest 2011 di GGHQ Shah Alam pada hari Sabtu ni, apa pengisiannya, apa aktiviti yang boleh ditunggu di sana? Mungkin boleh ceritakan lebih masanya bagaimana, dan juga yang pergi sana kenapa perlu teruja untuk pergi ke Oktober Tweet Fest pada tahun ini? Aida. Okay, actually Oktober Tweet Fest ni bukan je kita ada macam-macam. Kita ada panggil selebriti, kita ada panggil musician, kita ada macam-macam gerai, kita ada ramai daripada kelompok usia, daripada pelbagai, tak kisahlah dia politik ke tak politik ke, semua usia boleh join. Sebab tu kita ada macam-macam aktiviti kat situ. Antaranya surprise. Antaranya kita ada nyanyian by Hero Malaya. Kita juga ada buka booth. Okey, booth tu kita buka untuk orang yang ada Twitter juga. Okey. So tak kisahlah you ada kedai apa pun, dia jual makanan, jual baju semua, tapi semua tu orang ada Twitter juga. Maksudnya ahli Twitter, siapa yang dalam komuniti Twitter boleh buat bisnes juga di situ, boleh mengembangkan, and we will support. Kita support. Okey. Dan lebih daripada itu, projek ni katanya adalah projek sesama anda. Kita orang macam you can say all of us are independent, and then we join together and then make it happen lah. Satu benda yang selalu kita bercerita ni, nak buat acara-acara sebegini, nak dapatkan sponsor, nak dapatkan community dan sebagainya, selalu perkara yang paling susah, dan kita macam bosan nak buat sebab kena ada proposal, kena ada minta support daripada itu, kena buat ini. Dan kalau kita bercerita dalam orang muda hari ini, macam korang yang masih muda, kita masih muda lagi, kita cakap macam, alah kenapa tengok itu, kita buat sajalah. Dan ini, adakah ini yang berlaku dalam Oktober Tweet Fest, dan bagaimana korang dapat meyakinkan juga, bukan setakat rakan-rakan dalam Twitter, tapi dapat meyakinkan juga kalau contohnya sponsor dan juga partner-partner yang lain supaya dapat menyokong acara sebegini. Okay, because our Twitter community in Malaysia, a lot of us macam kita orang semua macam semangat. Kita orang semangat je lain macam. Kita orang macam memang semangat nak buat benda. So senang. That's why it's easy for me, Aida and the rest to kerja, because one, we want to make it happen, and then semua pun passionate about it. So memang macam kalau setakat kita dua memang tak lihat, it's because all of that, it's a collective effort lah from
everyone in the And then Twitter macam community. apa, kalau macam sponsor ke apa, kita direct tanya dia kat Twitter, senang. Tak payah Di Twitter saja. kita tweet, kita DM, kan senang nak engage dengan orang. So directly kita contact dia and then lagi senang. Okey, kalau kita dah mulakan tadi, kira dah sebutnya semangat Twitter di Malaysia mungkin lain macam sikit berbanding yang lain. Contohnya, okey, satu-satu bukti bahawa ini adalah satu suara yang walaupun kepelbagaian karakter yang ada di timeline tu, tapi masing-masing menyokong satu usaha yang mereka mahukan bersama. Jadi kalau kita bercerita, tadi saya menyebut tentang Twitter Jaya, dan mungkin kalau ramai yang dah kenal, ramai juga yang tak kenal, bagaimana kita meletakkan identiti pada Twitter Jaya di Malaysia kita hari ini. Mungkin Aida, orang kata Aida antara penghulu Twitter Jaya kan. Okey, mungkin bagaimana kita mengenal karakteristik yang ada di kalangan pengguna Twitter di Malaysia. Sebab Malaysia ni kita dah ada Putrajaya. So kita kat Twitter kita nak ada satu nama. Kalau nak letak Malaysia macam umum sangat. So kita ambil situ tu, kita letak Twitter Jaya. Twitter Jaya tu actually asalnya bukan daripada kami, daripada pengguna Twitter yang sebelum ni. Sebab kita ada macam-macam orang yang engage in Twitter kan. So kita guna satu nama tu. Sampai sekarang 9 dekat. Okey. Satu lagi kita nak cerita juga bagaimana kita juga nak bercakap juga perkara-perkara seperti Twitter engage dan sebagainya. Aida sini community ni bukan satu perkara yang orang kata ini adalah seronok untuk berjumpa dengan rakan Twitter semata. Tapi lebih daripada itu, kalau saya difahamkan, kalau Aida juga contohnya pernah buat aktiviti Tweet Up Kasih, di mana projek komuniti untuk anak yatim. Maksudnya ini boleh dikembangkan, bukan saya seronok-seronok sebegitu, tetapi boleh juga dikembangkan dengan projek-projek komuniti yang lain. Jadi bagaimana inisiatif itu dapat digerakkan juga dalam masa yang sama, seronok-seronok juga, tapi memberikan satu nilai tambah yang lebih kepada masyarakat hari ini. Sebenarnya ramai kita punya youth sekarang ni memang nak engage dengan apa benda yang berkebajikan, komuniti semua, tapi dia tak tahu nak pergi mana. Sebab dia orang kadang-kadang remaja ni malu, segan kan. So saya buat inisiatif tu dekat Twitter sebab ramai sangat youth dekat Twitter ni yang remaja. Saya buat inisiatif sikit-sikit. So kita kumpul dana, kita pergi collect duit, kita macam sponsor tu pun kita dapat sendiri, kita cari sendiri duit. Macam mana nak start tu Aida? Saya rasa nak start satu tu perkara guna satu Twitter lah. Okey, guna Twitter. Guna Twitter lah. Tapi tak ramai juga remaja pada hari ini. Ramai, tapi tak ramai yang menggunakan apa yang mereka fikir lebih daripada segala keseronokan. Kerana penggunaan media sosial hari ini mungkin ramai yang sekadar seronok-seronok satu perkara. Tapi dalam seronok-seronok itu juga bagaimana kita dapat digunakan media sosial ini untuk ada nilai tambah. Contohnya Aida, mungkin dengan kalau umum nak tahu, kalau hashtag yang jadi trending bulan-bulan lepas, saya generasi Aida yang buat contohnya. Okey. Jadi bermula dengan satu perkara yang kecil tapi beri impak yang besar. Bagaimana Aida? Actually macam Twitter ni selalu orang ingat Twitter ni cakap benda-benda yang apa yang kita fikir, macam kita nak makan, kita nak minum, saya rasa macam saya nak tukar persepsi itu. Sebab saya tengok contohnya macam Datuk Seri Najib kan, dia nak tengok, contohnya dia nak buat tengok bola, dia cakap saya nak tengok bola, dia guna satu hashtag. So semua orang boleh engage melalui satu hashtag tu. So saya generasi tu inspired sebab saya nak tahu. Masa saya zaman saya memang saya nak compare lah zaman saya, sebab saya tengok telefon kan. Saya tengok dulu tak ada pun, sekarang tak ada pun orang guna telefon. So saya buat hashtag tu, engage people. Kira mungkin ada pandangan daripada sudut itu. Macam saya punya pandangan, saya 25, dia 50 tahun. So, macam Twitter ada hashtag. So, hashtag tu actually is a very useful tool lah. Because we are using October Tweet Fest ni hashtag to monitor orang punya feedback, orang punya pandangan, and kita boleh tahu macam mana how excited they are about the event. So daripada situ we can monitor, and then apa yang tak cukup kita boleh tambah. So that's why macam Twitter ada retweet, ada hashtag, ada all this, so macam it's easy, and semua orang pun makin lama makin ramai tahu guna ni. So I think dengan Twitter ni a lot of more bigger things will be happening as well. Okey, bagaimana kita melihat juga October Tweet Fest juga hari ini memberi peluang yang cukup besar untuk berkreativiti. Kerana saya difahamkan kalau tengok Syahadi di Facebook semua, bukan setakat event tu menjadi satu acara untuk korang. Twitter community Malaysia, there are a lot of talented people. Okay,
because not only the artist yang ada and yang the normal people, everyday people yang very talented. So I think one of the reason why we do a lot of tweet up ni because kita nak tunjulkan all that. So macam like October Tweet Fest ni, kita akan tunjukkan video Cinta Muka Bulu parody lagu Najwa Latif, dan kita akan tunjuk video baru daripada Official Khalid dengan Natasha Hudson. So you see like orang biasa and then artist, so kita macam sekali kan, because we are in one community, kita semua sebagai tweet, so macam kita bersatu lah. That's what we do. Satu menarik di Malaysia, kerana kalau orang kata community di Twitter di Malaysia level dia sama dengan saya. Semua orang gila mesti idea dan juga pandangan dan tweet mereka. Kita berhenti nak seketika, kita akan bertemu dengan mereka selepas ini. Kita mesti nak seketika dahulu. Dalam agenda awal ni, Aida Su dan juga Kergo masih lagi bersama kita, tapi saya akan mulakan agenda awal ni pada blog ini untuk bercerita ini terbaru yang baru kami terima, di mana ada laporan mengatakan bahawa Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, dikatakan sudah ditangkap dan ada yang mengatakan sudah pun terbunuh. Dan untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini bersama saya di talian iaitu Profesor Madya Dr. Kamaruzaman Yusof,